Alright, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel. So, today Zul nak share satu buku kan, iaitu Tazkiyatun Nafs. Nama buku dia yang ditulis oleh banyaklah kat sini. Kalau dia tunjuk Ibn Rajab Al-Hambali, Ibn Qayyim Al-Jauziyah, Imam Ghazali kan. Dan ini konsep penyucian jiwa lah maksudnya. Tazkiyatun Nafs ni maksudnya konsep penyucian jiwa menurut ulama salafus soleh. So bagus buku ni kan, untuk kita bersihkan jiwa kita balik, untuk kita baca, tambahkan kefahaman. So Zul akan share satu bab daripada buku ni, iaitu bab yang ke-9 yang menceritakan tentang syukur. Ataupun dalam bahasa orang putih kata grateful kan. So cerita tentang syukur. Dalam buku ni dia menceritakan macam mana sudut syukur. Syukur ni ada terbahagi pada 3, melalui hati, lisan dan perbuatan. Maka kalau kita tengok dari segi hati, maksudnya kita merasa syukur terhadap Allah SWT kan. Kita rasa okey, alhamdulillah, syukur kan. Itu. Kalau melalui lisan, maka kita akan mengucapkan, cakap alhamdulillah kan. Itu lisan. Dan kemudian kalau dari segi perbuatan, kita menzahirkan rasa kesyukuran kita tu melalui perbuatan. Maksudnya contoh kita ada duit sebanyak RM2. So kita dengan penuh rasa syukur, kita manfaatkan dia sebaik-baiknya. Itu syukur sebenarnya. So dalam bab ni juga banyak menceritakan tentang di mana manusia ni Allah rakamkan kan. Allah kata Allah takkan azab manusia yang bersyukur. Di mana jika salah satu hamba tu dia bersyukur dengan setiap nikmat yang Allah berikan, maka Allah takkan azab hamba yang bersyukur tu. Di mana Allah rakamkan dalam surah keempat ayat 147. Dalam tu Allah menceritakan bahawa Allah takkan mengazab manusia yang bersyukur dengan nikmatnya. Macam kita kata dia bersyukur ni bukan sekadar dengan cakap alhamdulillah, tapi kita kena zahirkan dalam bentuk perbuatan. Ini yang ramai orang tak buat kan. Bila dapat satu benda tu asyik mengeluh je kan. Kalau kita tengok zaman sekarang ni kan, semua je nak senang kan. Kita tak pernah tengok golongan yang di bawah. Kalau kita tengok sekarang ni daripada musim PKP kan, kita sangka kita tak boleh nak raya kan, kita tak boleh nak balik kampung. Ataupun kita kata alah, tahun ni tak boleh masak rendang, tak boleh kacau rendang kan. Tak boleh makan galak sangat orang kata. Tapi kita tak pernah tengok orang-orang yang lebih memerlukan, yang boleh dikatakan beras pun tak ada kat rumah. Sebab apa? PKP, tak ada kerja kan. Siapa yang jadi driver Grab tak ada kerja kan. Kita tak tengok orang-orang macam ni. Maka bila kita tak tengok orang macam ni, kita tak timbul rasa kesyukuran dalam diri kita. Jadi yang sebetul-betulnya kan, kita kena hadirkan kesyukuran dengan melihat golongan bawah. Bukan sahaja tengok golongan di atas. Golongan di atas kita perlu tengok juga untuk kita aim kan, untuk kita cuba bersaing kan, untuk sampai ke tahap tu. Tapi kan, untuk dalam cerita tentang kesyukuran ni kan, kita manusia ni takkan rasa puas, takkan rasa syukur selagi kan, kita sibuk membandingkan diri kita dengan atas. Orang-orang yang atas kan. Malahan kita kena tengok orang-orang yang di bawah ni. Jadi itu Allah kata. And then Allah juga kata memang manusia ni payah sangat nak bersyukur. Payah nak bersyukur satu. And then sikit sangat orang yang bersyukur dalam dunia ni. Di mana Allah mention dalam surah ke-34 ayat 13. Di mana Allah kata sedikit kamu akan mendapati bahawa sedikit saja yang bersyukur. Sebab apa? Bersyukur ni macam satu ending tau. Dia macam kita tengok satu benda. Contoh kita tengok satu benda situation. Contoh kita nampak orang tengah mengemis kan. Kita contoh mengemis kat tepi bank kan, jual kerepek. Kita nampak orang macam tu. So masa tu apa persepsi kita masa tu? Adakah kita akan rasa bersyukur dengan nikmat yang kita ada? Kita kata alhamdulillah aku masih ada mak ayah sara apa semua, alhamdulillah. Adakah kita berasa macam tu? Ataupun kita timbulkan rasa lain dengan kita apa lah kan, duduk kat tepi tu bukan nak kerja. Ataupun kita sibuk membandingkan kan. Kita kata aku tak cukup. Kita mesti rasa diri kita tak cukup. Padahal ada orang yang lebih memerlukan, lebih susah daripada kita. So tu contoh dia. Memang ramai yang manusia yang tak bersyukur kan. Dengan kalau kita kata
Dulunya kalau yang mengeluarkan statistik kan, pada bulan puasa saja makan makanan sisi-sisi makanan bila dikumpulkan kan boleh diberikan balik dalam 1 juta kan, dan boleh diberikan balik makanan tu kepada 1 juta penduduk. Nak kata membazir banyak gila. Alhamdulillah masa PKP ni mungkin kurang lah kot, dah tak ada bazar kan, semuanya beli benda-benda yang keperluan saja. So hikmah juga sebenarnya PKP ni. Okay, so seterusnya Allah juga kita pun dah common lah dengan benda ni, kita dah familiar dengan ayat ni, di mana jika kita bersyukur kan, maka Allah akan tambah nikmat kita bila kita bersyukur. Tapi bila kita kufur dengan nikmat Allah, kita merungut, kita tak salurkan pada benda yang betul kan. Bila kita dapat satu benda, kita tak gunakan sebaik-baiknya kan, maka Allah kata tunggulah azab Allah kan. So ini dalam surah ke-14 ayat 7. Bagi siapa yang nak rujuk, boleh tengok dalam surah tu, di mana kita biasa dengar dah. La in syakartum inna azabi lasyadid. Okay, so seterusnya di mana bila kita cerita tentang syukur ni macam kita kata dia macam satu benda ending. Ending di mana macam situation tadi. So kalau kita milih untuk bersyukur, maka alhamdulillah, maka setan, maksudnya kat situ setan kalah kita. Sebab setan dia akan berusaha untuk hasut manusia ni di perakhiran tu. Maksudnya dia dapat satu benda kan. Dia ada dua choice untuk bila dapat satu benda, syukur, kufur. Kalau dia kufur, maksudnya setan dah berjaya lah membuatkan dia kufur. So mission setan ni kan, role of setan ni adalah untuk membuatkan kita tak rasa bersyukur. Orang kata kufur lah, kufur nikmat. Itu tugas setan. Iaitu dalam surah ke-7 ayat ke-17, di mana setan datang daripada pelbagai arah, depan, kanan, depan, belakang, kiri, kanan. Bersiasa hati kita untuk menyebabkan kita rasa tak bersyukur. So itulah yang dibahaskan dalam bab ni. So bila kita tengok balik macam mana kita nak apa yang disarankan oleh ulama kan, yang diceritakan macam mana kita nak mempergunakan apa nikmat yang diberikan oleh Allah ni, kita tengok pada diri kita. Contohnya mata. Mata dikatakan bila kita melihat kebaikan, maka sebarkan. Dan kalau kita melihat keburukan, maka tutuplah. Tutup. Dan kalau telinga kan, kedua telinga kita ni, kalau kita dengar kebaikan, maka kita dengarlah, pelihara. Dan kalau kita dengar keburukan, maka kita cegah. And then kalau kedua tangan lah kan, kalau kedua tangan, kalau kita sepatutnya gunakan pada benda yang mendekatkan diri kita kepada Allah SWT, ataupun kita melaksanakan hak kita kepada Allah SWT. Bukannya kita mengambil hak orang. Sekarang ni kita boleh tahu ramai yang ambil rasuah, apa semua, ambil barang orang, curi kan. Yang main IG, duk scroll dia tak elok kan, duk type, duk komen, ngarut. Itu dah salah guna nikmat. Tu orang kata kufur nikmat lah. Adakah itu yang disarankan oleh Allah SWT? Tak kan? So itu salah. Okay, itu tangan. Dan kemudian perut. Dalam perut, kalau perut apa yang dikatakan untuk kita makan benda-benda yang halal lah, untuk menjaga. Dan seterusnya kemaluan. Kemaluan ni antara isu yang besar juga, di mana terutama di kaum Adam kan, lelaki, di mana Allah sendiri kata untuk menjaga kemaluan kita dalam surah Al-Mu'minun kan, di mana untuk jaga kemaluan kita. Di mana zaman sekarang ni kita tengok, kalau kita tengok statistik kan, yang dikeluarkan oleh Pornhub kan, kenaikan sebanyak 84% yang melayari kan laman web Pornhub sepanjang tempoh PKP ni. So kita jatuh nombor 4 Malaysia. Ya Allah, betapa teruknya. So sama-sama, ini sebenarnya punca dari kita yang tak pernah tahu, ataupun kita tak pernah bersyukur dengan nikmat yang kita ada. Nikmat internet, nikmat duduk rumah kan. Patut time-time relax ni untuk kita dekatkan diri kita kepada Allah kan. Untuk kita lebih improve dari segi baca Qurannya. Jadi itu saja kot tentang syukur ni dari buku Tazkiyatun Nafs. So harapnya kita dapat ambil pengajaran dan kita cuba implementkan dalam hidup kita.
InsyaAllah semuanya akan jadi baik. Jadi itu saja. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Stay tuned.